aktiviti mingguan kita bersama Al-Fadhil Ustaz Ibrahim Istar. Untuk tidak membuang masa lagi, marilah kita sama-sama membuka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya serahkan majlis kita untuk pagi ini, untuk sesi yang pertama ini pada Ustaz Ibrahim Istar, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala qawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang dimuliakan cucunda pengerusi majlis, bukanlah lawak tu, memang kat cucu dia tu. Toknya tu abang saudara saya. Jadi cucu lah kau, kau main tu. Seterusnya tuan-tuan imam, pemimpin setempat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pagi ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya dan kasih sayangnya, dapat kita bersama-sama sekali lagi di dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu, menjelang kemasukan kita kepada universiti esok, insya-Allah. Esok semua kita akan masuk universiti. Universiti apa? Universiti Ketakwaan. Hari ini pendaftarannya. Esok kita menjadi mahasiswa-mahasiswi. Dilatih oleh Tuhan, intensif, full time selama sebulan. Dan di hujung itu diharapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dilatih kita dengan berbagai-bagai bentuk latihan. Dilatih kita supaya berlapor, dilatih kita supaya banyak baca Quran, dilatih kita supaya banyak sembahyang, dilatih kita supaya banyak bersedekah, dilatih kita supaya banyak berzikir. Di samping itu Allah datangkan berbagai-bagai fazilat, berbagai-bagai ganjaran yang tak masuk akal. Banyak benar. Kerana Allah hendakkan kita ni menjadi orang yang bertakwa. Allah tak hendak seksa kita, Allah tak hendak sengsarakan kita. Allah hendakkan kita tu menjadi orang yang bertakwa. Sebab latihan-latihan tu semua menjurus ke arah ketakwaan. Bila dilatih kita tu berlapor, baru kita sedar, oh ini rasa lapor Maka jadilah kita orang tu orang yang sensitif, prihatin terhadap penderitaan orang yang tak cukup makan. Bila kita sensitif, barulah kita mudah-mudahan menjadi orang yang pemurah. Sifat pemurah tu salah satu sifat orang takwa lah tu. Orang takwa tak pernah yang kedekut. Tak ada pula orang yang takwa tangkai cerin, tak ada. Orang takwa tu tak ada yang tak hidung masin. Semua pemurah belaka.
Itu ciri-ciri orang takwa tu. Dilatih kita dengan banyak semayang. Semalam 20 rakaat, semalam 20 rakaat, sebulan berapa? 600, banyak tu. Orang yang banyak semayang dapat apa? Allah cegah daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Janji Tuhan tu. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar, kata Allah ya. Sungguhnya sembahyang itu mencegah seorang daripada perbuatan fahsya dan munkar. Dilatih kita dengan banyak zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, setiap malam kita baca tu. Ya. Disuruh oleh Tok Bilal. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Itu kita jawab maqam macam mana? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 4 kalimah ni kata Nabi ringan di bibir. Ringan, senang nyebutnya. Tapi biasa bila ditembang berat penuh pahalanya. Ringan di bibir tapi berat pada mizan. Apa kalimahnya? Subhanallah. Lagi alhamdulillah. Lagi la ilaha illallah. Betul? Allahu akbar. Tambah pula lagi ni wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tanda kita menyerah diri kepada Allah SWT. Semuanya ketentuan dari Allah Taala. Itu banyak zikir. Orang banyak zikir apa dapat? Apa dapat? Banyak zikir ni. Tenang jiwa. Jiwanya tenang. Ya, Allah akan berapa? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Guna banyak selawat tu. Banyak selawat. Bila Ramadan banyak selawat. Masa sembahyang tarawih banyak selawat tak? Ya, amat banyak. Ya. Mula-mula sekali, pada 3 kali, sekali balik pada 3 kali, betul sekali berapa kali? Ya. Banyak mana selawat kita di sepanjang bulan Ramadan, sepanjang kita tarawih. Sekali aja kita selawat, Allah balas balik berapa kali? 10 kali. Kalau 3 kali 30 kali. Itu baru 3 kali ni. Betul? Rakaat sebelah itu lagi sekali balik lagi 10. Berapa? Kalau nak kira saya tak kira lagi. Sepanjang kita tarawih itu berapa kali selawat? Kali 10. Orang selawat tu, kalau Allah selawat kepada Nabi untuk kita, itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Ya. Tanda Tuhan nak hapuskan dosa-dosa kita tu. Dia selawat untuk Nabi, tapi pahalanya untuk kita. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Itulah tanda-tanda mereka-mereka yang dapat selawat dari Tuhan mereka dan dapat rahmat. Rahmat dari Allah. Bila dia selawat tu, dia datang rahmat juga. Rahmat tak kata nak? Berapa? Kerana rahmat itu melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Rahmat. Jadi begitulah. Kita patutnya menunggu-nunggu. Looking forward towards the coming of Ramadan. Esok ni. Jangan monyok-monyok. Puasa lagi. Orang baru lagi lapar dah puasa lagi. Wih, geram bunyi. Jangan. Seronok dengan kedatangan Ramadan. Menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Seolah-olah dia menunggu-nunggu kedatangan. Terang tak? Kedatangan tunangnya. Orang nunggu kedatangan tunang. Kalau janji pukul 10 nak jumpa dengan tunang, kau apa nunggunya? Pukul 8. Kalau saya pukul 8 lah. Itu tunang ya. Kalau tunangnya mesej kata dia nak makan di rumah puan-puan ya. Masa tunang tu mesej, saya nak makan 3 hari di rumah anda. Pukul berapa mulai masaknya? Pukul 7 dah mulai masaknya. Kelepap je dapur. Berapa kali rasa bulan? Tak kurang daripada 10 kali. Cukup ke tak cukup ke pedasnya, cukup ke tak cukup ke masinnya, cukup ke tak cukup lemaknya sebagainya. Itu lepas dia mak pula suruh apa? Rasa mak. Cukup sedap bulan. Tapi kalau dah jadi suami tak ada kopi tu. Kalau dah jadi suami, macam mana? Layan diri. Mongkuk oleh orang tua itu seorang. Kalau dia masak juga. Bawa dia suami itu ikan balik. Dia pun goreng. Bila goreng, cuma orang goreng kata bunyi telefon dalam bilik. Dia pun pergi dalam bilik tu. Dia pun telefon.
Itu bersilai duduknya. Anu tak sedar sendiri. Sedar dah berasap je dapur. Ngapa? Udah kentung. Ikan tu dah kentung. Betul bagi kucing. Balik suami tu, mana ikan saya beli tadi? Kita udah curi dia kucing kata. Padahal udah kentung. Itu kalau dah jadi suami. Begitu juga kalau dah jadi isteri. Nunggu pukul 10, pukul 8 dah nunggu. Kalau jadi isteri, kau pergi nunggunya. Jadi pukul 10, kau pergi nunggunya. Pukul 2 aku datang. Begitulah seterusnya kita. Menunggu-nunggu, seronok dengan kedatangan Ramadan. Bila besok datang Ramadan, kita seolah-olah kita dating dengan tunang kita. Bukan dengan isteri dating dengan tunang. Seolah-olah. Orang dating ni, dia minta orang nak dating ke? Ada. Nak lekas balik ke tak? Dia nak lambat jalan slow jalannya, pegang tangan rapat je kalau dating dengan tunangnya. Cakap lembut aja, ya. Macam itulah sepatutnya. Kita tidak supaya Ramadan itu sentiasa ada bersama dengan kita. Tak nak Ramadan itu pergi. Sebab itu puan-puan, tuan-tuan, ya, sahabat-sahabat dulu bila nak raya mereka menangis. Kenapa? Kerana mereka kehilangan segala-gala fadilat yang didatangkan oleh Allah SWT di bulan Ramadan. Selain itu apa kata hadis? Kata Allah dalam hadis qudsi. Kullu hasanatin bi 'ashrin amsalha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap kebajikan yang dilakukan oleh hamba aku akan aku balas dari 10 hingga 700 kali ganda. Itu bukan bulan Ramadan tu. Setiap kebajikan bukan bulan Ramadan, bulan lain bulan Ramadan. Sekarang umpamanya Syaban atau sebelum ini, Rajab atau sebelum itu lagi dalam bulan lain bulan Ramadan. Dibalas paling komanya 10 kali ganda dan boleh mencecah kepada 700 kali ganda. Tapi apa sama Allah dan hadis qudsi tadi? Illa siyam, melainkan puasa. Puasa bukan 100, bukan 10, bukan 700, bukan 500, bukan 1000, tak tahu. Kita tak tahu berapa banyaknya. Illa siyam, melainkan puasa. Fa innahu li, puasa itu aku yang punya kata Tuhan. Puasa itu aku yang punya. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang menentukan berapa banyak ganjaran yang aku nak bagi kepada bulan puasa. Bagi orang yang puasa. Sikit banyak ke? Itu kerana kemurahan Allah. Allah sayang kepada orang yang puasa itu. Dan kita pun betulnya seronok dengan kedatangan Ramadan. Jangan moro menuju balik lepas ini ya. Monyo aja. Lenyo je jalannya. Sudah puasa aja kan. Datang seronok, be enthusiastic. Faham tidak lah. Seronok dengan kedatangan Ramadan. Tengok saya ngajar dan semangat tak? Semangat ke tak? Semangat nampak? Bagi seronok. Kalau tak seronok pun buat seronok dah, jadilah kan. Begitulah. Banyak benda fadilat yang didatangkan oleh Allah di bulan Ramadan. Ya, selain daripada itu nak selain itu satu lain boleh ni cerita Ramadan ni. Selain daripada itu, Allah datangkan satu malam hanya ada di bulan Ramadan saja malam itu. Apa nama malamnya? Lailatul Qadar. Jangan sebut malam Lailatul Qadar, tak betul. Lailatul Qadar, malam Qadar. Kalau sebut malam Lailatul Qadar artinya banyak penuh malam Qadar tu. Padahal di bulan Ramadan berapa malam? Berapa malam? Satu malam aja. Kalau bertembung dengan Lailatul Qadar, dia dapat pahala berapa lama? Berapa banyak pahala? Berapa tahun dia pahala dapat? Semalam saja. Berapa tahun? 83,3333333 tak habis tahu. Tu kalau dapat Lailatul Qadar. Bertembung dengan Lailatul Qadar. Tak usah 80,333 tu, dapat 83 tahun pun jadilah. Setahun ni dapat 83 tahun. Tahun depan dapat lagi 83 tahun. Tahun lepas itu 83 tahun. Tahu umur kita berapa? Dan saya ni sudah 79 tahun. Kalau dapat Lailatul Qadar tiap Ramadan macam tolak umur 15 tahun dalam huru-hara tu. Saya tahu berapa? 64 kali dah bertemu dengan Lailatul Qadar. Kalau 64 kali kali 83 berapa? Saya pun tak kira lagi. Lupa yang kira di rumah tadi ya. Sikit banyak ke pahala ni? Kerana janji Tuhan Lailatul Qadar tu lebih daripada
pahalanya 1000 bulan, ya tak? Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan tu kira tadi 1000 bahagi dengan 12, 83.3333333 tak habis tu. Ada tak? Kalau ndak betul Lailatul Qadar, kena mula daripada malam karang. Start daripada malam karang sampai malam raya. Jangan berhenti. Bangunkan malam. Jangan berhenti beribadah kepada Allah Taala. Garanti dapat. Kerana dia tiap-tiap malam. Kerana Lailatul Qadar tu hanya datang di bulan apa? Bulan Ramadan saja. Bulan Syawal dia tak datang dah. Bulan Ramadan. Tiap-tiap malam garanti dapat. Ataupun kalau ndak lelih-lelihnya. Lelih-lelih. Tahu lelih? Tahu lelih? Yang lebih-lebih tu. Ya. Dapat jugalah. Tapi lelih-lelihnya. Hendaklah dia sembahyang berjemaah. Tak tinggal berjemaah setiap kali isyak dan subuh. Subuh dan isyak dapatlah Lailatul Qadar. Tapi lelih-lelih je lah. Tak ada dapat sepenuhnya. Jadilah, dapat lelih pun jadilah. Mesti berjemaah antara subuh dan bukan antara masalah. Di waktu subuh dan waktu isyak berjemaah. Dapat Lailatul Qadar. Pada malam itu Jibril bersama dengan para malaikat. Ini kitab ni tuan-tuan dan puan. Ya, turun bersama dengan para malaikat, membawa 4 panji-panji kebesaran Islam. Satu dicacaknya di Masjidil Haram. Di mana? Masjidil Haram. Mana nama Masjidil Haram? Di mana? Di Kuala Lumpur. Mana? Di Mekah. Satu lagi dicacaknya di Masjidil Nabawi. Di mana? Masjidil Nabawi di mana? Di Madinah. Satu lagi dicacaknya di Masjidil Aqsa. Di mana? Masjidil Aqsa di mana? Kampung. Di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Lagi satu dicacaknya di Masjid Tursina. Di Bukit Tursina ya. Di Sinai, Semenanjung Sinai. Kemudian bertebaranlah malaikat-malaikat itu mencari di mana ada rumah orang-orang yang beriman. Mana orang beriman tu datang dia. Dia bagi salam tahu. Dari luar bagi salam. Tapi kita tak dengar lah. Kalau dengar pensan dalam tu pun. Seolah-olah dapat pahala diberi salam oleh malaikat dari luar. Diberi salam. Kemudian dia masuk dalam rumah tu. Walaupun rumah tu kunci, dia boleh masuk tak? Boleh. Dia masuk dalam rumah kan? Kemudian dia berjabat tangan dengan tuan rumah tu. Jabat tangan dengan saya, juga jabat tangan dengan perempuan, jabat tangan dengan tuan-tuan. Ya. Janganlah bayangkan dia datang tu berbulu dia tangan Assalamualaikum. Pensan pun Ini maknawi. Seolah-olah dapat pahala bersalam-salaman dengan malaikat. Kalau kita masih itu tengah baca Quran, untung kita. Kalau kita tengah itu berzikir, untung kita. Kalau kita tengah itu berselawat, untung kita. Untunglah tu. Dia doakan kita. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi ajar Rasulullah doa dia. Setiap Ramadan dia ajar Rasulullah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu kita yang nambah itu. Wali walidaina wal jami'il mu'minina wal mu'minat. Itu kita tambah aja. Itu dia ajar Rasulullah kan. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, kamu adalah pengampun yang maha mulia. Tuhibbul afwa, kamu seronok penuh mengampuni dosa hamba-hamba kamu. Artinya kalau dah seronok penuh, fa'fu anna atau fa'fu anni. Kalau seorang fa'fu anni, kalau ramai fa'fu anna. Ya. Doa itu diangkat ke langit. Ya, sampai ke arasy. Di arasy dipatrikan di arasy. Tahu dipatri. Tahu patri? Di welding di arasy doa tu. Dan dia berfungsi sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Kalau bertemu dengan dia di malam qadar ya. Kalau bertemu dengan itu, bertemu dengan kita, didoakan kita. Sampai hari kiamat dapat pahalanya. Ndak ke tak nak. Diam je tak nak tu ya. Sekali lagi, ndak ke tak nak. Atas apa yang nak buat? Mengolong. Malanglah kalau ketika itu dia tengah nengok cerita Bobby. Malanglah kalau ketika itu dia tengah nengok cerita Love in Paris. Malanglah kalau dia ketika itu berada di karaoke
tengah nari. That's the way I like it. Malang ya. Malang lah kalau ketika itu dia tengah nengok apa? Nengok musang janggut. Kak nengok musang janggut dan sebagainya. Lebih teruk lagi malang kalau dia tengah melakukan tengah ngumpat. Yang ngumpat. Suami isteri yang ngumpat, suami yang ngumpat orang lain, isteri ngumpat orang lain. Malang ya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, malaikat itu tak masuk dalam rumah yang ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang tak masuk. Yang pertama, kalau ada dalam rumah itu anjing atau babi, tak masuk dia. Atau ada patung anjing, patung babi. Kadang ada patung apa? Patung apa? Patung tempat nyimpan duit silin kan? Gambar babi pun ada. Tak masuk dia. Anjing atau babi tak masuk. Bukan dalam rumah, dalam bukan luar rumah tak apa, dalam rumah. Kalau dia beli anjing luar rumah tu tak apa. Ini dalam rumah. Kalau ada babi dalam rumah tu. Ada dah orang Islam beli babi, beli anjing. Babi tak ada, anjing ada tak? Ada dah orang Islam beli anjing dalam rumah. Ada. Saya pernah ziarah satu rumah. Bukan di Malaysia ni, di negara luar tau. Masuk dalam rumahnya. Duduk di atas set bangku tu, datang anjing. Tinggi tu Alsatian menyanyi tu. Ngong dekat dengan saya. Dari sini ke meja tu. Nak rakam saya. Mampu lah aku ini. Senja, dia pergi bersenja waktu senja ni dia. Ya, rumah tu rumah menantu kepada seorang jeneral. Dia besar lah, rumah besar lah ya. Datang tuan tu, ambil pegang kolor anjing tu, bawa masuk dapur, pergi tarik ke dapur. Baru lega, mujur tak mampu aku ni ya. Itu ada. Jadi kalau ada orang itu, malaikat tak masuk. Yang kedua, malaikat tak masuk lagi kalau ada orang dalam rumah tu mabuk kerana minum arak. Tak masuk dia. Kalau ada arak, tak masuk dia. Kalau mabuk dia mengandung tak apa. Dia hamil mengapa muntah tak apa ya. Atau mabuk naik sampan ke, naik kapal ke, mabuk ombak tak apa. Ini kalau mabuk dalam kerana minum arak. Bila minum arak aja, whisky ke, brandy ke, shandy ke, apa-apa dah. Dia pun mabuk. Bila mabuk nyanyi dah. Aci buka pintu, Nana balik pukul 1. Ketika itu tak dalam macam dah. Tak nak dia masuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada dalam rumah itu patung. Ya, patung apa? Patung yang dimuliakan. Ada pun patung mainan tak apa. Ya, teddy bear tak apa, lantak besar mana pun. Ya, teddy bear tu peluk ni kan, nanti dah ada peluknya, dia lambung-lambung, dia tendang-tendang, dia sepak-sepak tak apa, dia tak apa. Ya. Ini patung yang dimuliakan. Baru lepas menang kilauan emas, dapat Johan kilauan emas. Kilauan emas tu apa benda? Johan tu mana nak kilauan emas? Pertandingan nyanyi untuk orang-orang yang tua-tua. Dia baru lepas nyanyi. Ya. Bengawan Solo dapat nombor 1. Dapat patung. Ya. Dapat gambar patung lah, gambar di tengah nyanyi. Bawa balik letak dalam lemari. Ya, bila orang masuk dalam rumah, apa pandangan yang pertamanya? Patung tu dah. Yang itu malaikat tak masuk. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau ada orang dalam rumah tu dalam keadaan junub yang haram. Junub yang haram. Junub yang halal tak apa ya. Itu tak masuk dia. Tapi yang tak masuk tu malaikat apa tuan-tuan dan puan-puan? Malaikat apa? Malaikat rahmat. Ada satu malaikat tak pedulinya lantaklah apa yang dalam rumah. Time dia masuk, dia tetap masuk. Apa dia? Malaikat maut. Kalau malaikat maut tak masuk, senang ya. Simpan jarak dalam rumah tu, dia nak masuk nak ambil nyabut-nyabut tu. Ada kat mesti balik. Tak ada lah. Ini dia tak boleh, lantaklah apa dalam rumah. Time dia masuk, dia masuk. Ya. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Dia menemui kita. Mati itu menemui kita. Ya. Malaikat maut sendiri pun mati, ini kemulah.
orang yang dicabut nyawa ni lagi mati itu dia apa? Fadilat Lailatul Qadar. Jadi jangan ada 4 perkara tu. Insya-Allah bila dapat itu dapat kita pahala 83 tahun punya. Alright, sudah tu. Untuk pagi ni kita sambung bacaan kita. Tajuknya beribadat antara maghrib dan isyak. Ya dah? Ya ke dah? Sekarang maghrib sekarang nak pergi nak nunggu tarawih kan. Apa kita patut buat? Kalau tak ada majlis ilmu lah, tapi kalau ada ceramah dengar majlis ilmu dulu, itu yang paling baik ya. Kalau tak ada apa, seorang-seorang apa nak buat di rumah? Baca. Di antara sunat yang amat dituntut ialah mengisikan masa antara maghrib dan isyak dengan bersemayam. Macam-macam jenis semayang ada ya. Di antara yang apa? Lepasnya maghrib tu semayang ba'diyah maghrib. Lepas itu kita dah tamat dah baca ni. Hidayatul Salikin dah tamat ke belum? Sekali lagi, Hidayatul Salikin dah tamat ke belum? Soal tuan-tuan perempuan tak datang itu bukan salah saya. Saya menyuruh tak datang. Sudah ada program dah siap. Dah tamat Hidayatul Salikin tu. Lepas semayang ba'diyah maghrib, semayang pula namanya Hifzul Iman. Hifzul Iman, maksudnya memelihara iman. Usalli sunnatul hifzil iman. Raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semayang memelihara iman, 2 rakaat sunat kerana Allah Taala. Itu niat lafaznya nawaitu, bukan nawaitu. Usalli sunnatul hifzil iman raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semayang sunat memelihara iman, 2 rakaat kerana Allah Taala. Semayang. Baca Fatihah. Apa lah? Fatihah baca. Kalau tak hafal yang mana-mana yang lain itu, baca apa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis. Lepas itu sudah salam, mayang kali yang kedua. Apa dia? Ini dah 4 jenis, dah 4 rakaat dah. Tadi 2 rakaat ba'diyah maghrib. Kemudian ini 2 rakaat hifzul iman. Terus mayang lagi 2 rakaat. Yang ini mayang apa? Sunat istikharah. Sunat istikharah. Walaupun istikharah tu ada tujuan, ada pilihan dan sebagainya, tapi boleh tak kita sembahyang tak saja-saja, boleh tak? Hukumnya sunat. Bila boleh. Setiap malam boleh. Walaupun tak ada pilihan apa-apa. Tapi yang sebenarnya istikharah ni bila ada pilihan, kita terpaksa buat pilihan, tanya Tuhan dulu. Kalau kita ada pilihan baca apa sembahyang istikharah, nescaya pilihan itu mesti tak salah ni. Mesti betul ya. Tapi kalau tak ada pilihan boleh juga sebagai ibadah. Sebagai ibadah sembahyang tu sembahyang apa kelanya? Sembahyang sunat mutlak istikharah antara maghrib dan isyak. Niatnya apa? Usalli sunatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Taala. Baca yang pertama Fatihah. Kalau doa iftitah baca Fatihah. Doa iftitah baca ke tak? Tuan-tuan dan perempuan, doa iftitah baca ke tak? Baca. Ini ada orang sembahyang sunat doa iftitah tak baca. Sebab Allahu Akbar tu baca Fatihah. Ngapa tak nak baca sunat doa iftitah? Ada beza dalam kitab kan? Maka sunatlah kamu tidak membaca doa iftitah, ada kan? Ada ustaz nak jawab itu kan? Ada ustaz. Imam Zul nak jawab itu. Ustaz Tamiri dia nak jawab itu. Tak payah baca doa iftitah kan? Terus baca Fatihah ni. Ada orang baca Fatihah dia. One more time. Ada ke tak ada? Orang yang selalu apa itu ngapa? Tell me why you skip. Skip apa? Tinggalkan membaca Fatihah. Membaca apa? Doa iftitah. Bacalah kerana itu tanda kita. Tanda kita apa? Menyerah diri kepada Allah Taala. Berjanji dengan Allah Taala. Ya? Sunat je. Itulah tu. Ngapa tak baca sunat je tu? Wajib je juih video pun. Itu tak ada juih lagi, patut juih video tu. Sunat je. Yang sunat-sunat ni lah kita nak kumpul banyak-banyak pahalanya, jom. Kalau dapat sikit je pahala sunat tu, kalau banyak-banyak kali buat, setiap kali sembahyang baca doa iftitah, setiap kali sembahyang doa iftitah, setiap kali sembahyang berapa kali kita sembahyang sunat? Berapa kali? Beratus-ratus kali ya, sepanjang hayat kita.
Esok bila ditimbang sikit yang sunat pahala sunat tu, sikit lama-lama yang banyak jadi apa? Jadi beratlah, sikit lama-lama jadi bukit. Bukit berat ke ringan? Berat di timbangan esok. Bila berat timbangan esok, apa layaknya? Fa amma man saqulat mawazinuh, sambung. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah Taala. Allah redha dengan dia. Dia masuk syurga, Allah redha. Dia tak masuk neraka, Allah redha. Apa saja dia buat, Allah redha dengan dia. Nak ke tak nak? Ada kumpul ke yang sunat-sunat tu, ya. Doa kita tu antaranya. Halanya ya sikit, tapi kalau buat banyak kali, ini dah ada orang langsung ada bila sunat kali sunat macam apa tadi ya? Sunat tak wajib. Pada yang sunat tu lah nak kita himpunkan segala-galanya. Supaya jadi muhad betul. Atau imam tak baca, kita tak baca. Dia baca-baca atau kau ada. Macam tarawih ya. Dia tarawih apa salah. Patutnya baca jugalah doa kita, ya. Tapi kita boleh nak baca doa kita? Boleh, ya. Iaitu kalau imam tak baca pun kita boleh baca. Kalau imam baca, lagi kita kena baca, ya. Bukan wajib pun. Kalau imam baca dalam kita boleh tak baca dalam kita? Boleh, sah, ya. Kerana hukumnya sunat. Tapi kalau imam tak baca, kita boleh baca belakang. Masa dia baca Fatihah tu boleh tak kita baca dalam kita? Boleh. Ya. Jadi apa halangannya? Apa halangannya? Tak ada apa halangannya. Tinggal nak buat aja. Ada dah. Lepas tadi istikharah tu ya. Sunat istikharah. Semayang apa aja. Lepas itu baca doa kita, lepas itu baca Fatihah, lepas itu baca ayat. Apa ayat boleh baca? Yang panjang boleh, yang pendek boleh. Sunat istikharah. Kalau banyak masa baca yang panjang tak apa, ya. Lepas itu dah salam, semayang lagi satu jenis semayang. Namanya hifzil iman ma'al awwabin. Hifzil iman ma'al awwabin. Bukan ma'a ya, ma'al. Artinya memelihara iman bersama dengan awwabin. Awwabin itu arti kembali, arti taubat. Hifzil iman artinya memelihara iman. Awwabin kembali kepada kebenaran. Taubat kepada artinya taubatlah. Nak ulang. Ada dua jenis semayang tu. Satu semayang tu dua niat. Saja aku semayang memelihara iman serta awwabin. 2 rakaat kerana Allah Taala. Itu bacalah apa-apa surah yang hafal. Cuma jangan baca surah yang apa? Yang kita gemong sesat. Di antara apa? Qul ya ayyuhal kafirun, gemong sesat. Tak mau habis-habis. Ya tak? Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Itu diamlah. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Jenuh, tak ada apa? Pusing-pusing. Tak jumpa apa? Lakum dinukum, tak jumpa. Lagi satu jangan yang selalu kita silap. Lagi satu wattin. Ini bagi kalau first time lah ya. Wattin jangan baca. Kalau mula-mula jadi imam. Ya, gemang salah. Ya, summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Itu orang aku kepala. Bila pula aku baca orang asri. Aku baca wattin. Bacalah surah-surah yang bila ditolak tak tumbang ya. Banyak surah yang boleh kita baca ya. Sudah lepas itu barulah kita tak ada lagi sembahyang itu dah. Itu dah yang sunat antara maghrib dengan isyak kan. Bolehlah zikir, boleh baca Quran ya, dan sebagainya. Sementara menunggu isyak. Tapi kalau ada majlis ilmu, kalau ada tuan guru tengah ngajar, sembahyang ke dengar tuan guru.
Dengar tu. Kerana menuntut ilmu tu apa hukumnya? Wajib. Semayang tadi apa hukumnya? Sunat. Antara wajib dan sunat, utamakan yang wajibnya. Itu dia ya. Kerana di sini apa katanya? Ya. Di antara sunat yang amat dituntut ialah mengisikan masa antara maghrib dan isyak dengan bersemayam. Itulah yang paling afdal. Apa tu afdal? Yang paling utama. Yang paling afdal sekali. Ataupun gunakanlah masa itu dengan membaca Al-Quran. Banyak boleh dibaca. Atau berzikir kepada Allah Ta'ala. Tak ada apa berzikir, baca Quran. Tapi baca Quran tu tuan-tuan dan perempuan, biarlah bersama. Jangan seorang-seorang aja baca. Kalau seorang-seorang aja, kira betul je lah. Siapa tak dengarnya. Kerana baca Quran ni ada tak hukum-hukumnya yang perlu diberi perhatian? Ada tak? Quran tu ada tak hukum ikhfa? Ada tak hukum idgham? Ada tak hukum izhar? Ada tak hukum mad jaiz munfasil? Ada tak hukum mad wajib muttasil? Banyak hukum itu. Ada kalau-kalau kena baca ikut hukumnya. Itu Quran ya. Biar bersama. Lambat habis tak apa. Tambah bulan Ramadan ni. Kira nak tamat je. Esok tulis di penyataan tu. Sudah tamat 5 kali ya. Puasa baru 6 hari dah tamat 5 kali. Rupanya seorang baca satu ayat, seorang baca seorang cukup sana, seorang baca cukup sana, seorang-seorang. Memang betul aja lah. Coba bersama, baru tahu. Kami di kampung tu dulu lah, sebelum PKP tau. Tiap-tiap lepas subuh kami baca Quran. Tiap-tiap lepas subuh tu. Bersama lah. Saya baca pun dia menyamak. Dia baca saya nyamak. Ada yang tahan sekali je. Satu itu the first and the last time. Lepas itu dah hilang. Mana boleh hilang. Ada yang tahan seminggu. Ada yang tahan 2 bulan. Ada yang tak tahu sudah merajuk juga sudah. Tak tahan ditegur. Itu panggil orang Melayu ya. Ditegur tak tahan. Ya. Patutnya orang negur kita tu terima kasih kepada dia kerana dia negur kesalahan kita ya. Ini dah tak tahan dah. Itu dah tak datang. Ya. Ada yang tinggal. Ada juga yang tahan ya. Sampai sekarang ni ada lagi. Paling kurangnya 7-8 orang ada. Jadi sejam lebih tu baca Quran tu. Di situlah baru kita tahu macam mana membaca Quran, ikhfa macam mana nak buat, idgham macam mana nak buat, izhar macam mana nak buat, mak wajib macam mana nak baca, mad jaiz macam mana nak baca, qalqalah macam mana ya. Dan sebagainya. Baru tahu. Dan lagi satu tuan-tuan dan perempuan, baca Quran tu baca juga maknanya. Ya. Sekarang ni senang ke susah nak tahu makna Al-Quran? Senang, banyak kitab-kitab tafsir tu. Bacalah maknanya. Bila kita jumpa ayat-ayat tu baru baca maknanya. Baca kita jumpa ayat yang bunyi ni. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Surah Al-Maidah ayat 3. Dari simpul kita faham bahawa Islam itu sudah sempurna. Islam is already complete. Everything is there in Islam. Tak ada yang tak ada dalam Islam. Ya ke tak? Ada nak bangkang? Apa yang tak ada dalam Islam? Semua ada. Cara hidup yang lengkap. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Daripada sekecil-kecil perbuatan sampai sebesar-besar perkara ada terkandung dalam ajaran Islam. Iya ke tak? Jadi bila iya tu kita kena amalkan Islam dalam hidup kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu bagi kamu. Allah dah datang 5 hukum. Apa dia 5 hukum? Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Dan 5 hukum ni meliputi segenap aspek kehidupan. Tak ada yang tertinggal. Apa saja kita buat mesti. Kalau tak wajib, haram. Kalau tak haram, sunat. Kalau tak sunat, makruh. Kalau tak makruh, harus. Mesti ada. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Yang Allah reda hanya Islam saja. Lain tak reda. Baru kita tahu bahawa Islam itu sudah sempurna. Bila sempurna kita buat Islam, ikut Islam dalam apa saja kita buat.
buang kuku cakap Islam, menguap cakap Islam, berosin cakap Islam, ongok cakap Islam, mamam cakap Islam, apa saja ikut cakap Islam. Dapat pahala. Mamam cakap Islam, kenyang, dapat pahala dapat. Lagi apa? Minum cakap Islam, apa? Dahaga hilang, pahala pula dapat. Itu yang kecil-kecil tu. Buang kuku cakap Islam, kuku jadi bersih, pahala dapat lagi. Hiburan cakap Islam, adalah hiburan dalam Islam? Ada. Hiburan pun dapat, pahala pun dapat. Kalau hiburan cara Bollywood, dapat apa? Dapat apa? Dapat hiburan aja lah. Pahala tak dapat. Lebih-lebih kalau hiburan mengajak orang buat jahat, lagi teruk. Hiburan dapat tapi dosa pun dapat. Jadi ikut cara Islam. Kerana Allah hanya menerima yang Islam saja. Inna dina indallahi al-Islam. Selalu wirid setiap malam ya. Kata imam ya. Sesungguhnya agama yang diredai Allah hanyalah Islam. Baru kita tahu itu fadilat pada Quran. Bukan suruh baca begitu jangan begitu ada 10 kali tamat ni. Tak payah 10 kali, tak payah tamat dengan apa. Asal ikut aturan-aturan baca Quran. Ya. Kemudian dia baca lagi. Dia akan jumpa satu ayat bunyi begini. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya. Tuhan tak terima, Tuhan reject kalau tak ikut Islam. Dan orang-orang itu di akhirat akan tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Kalau tak nak rugi ikut Islam, baru tak rugi, kerana Allah terima. Kalau tak ikut Islam rugi. Sedangkan orang kafir buat juga apa yang kita buat, dia ke tak? Kita semayang, orang kafir ada tak semayang? Ada, tapi semayang orang kafir tak terima Tuhan. Yang terima hanya cara Islam. Kita nikah kahwin, orang kafir ada tak nikah kahwin, tapi tak terima dari Tuhan. Kita kenuri kenara, dapat pahala. Orang kafir ada tak kenuri kenara? Ada, lagi-lagi hebat. Pergi hotel-hotel besar-besar tu, keluar duit kata-kata RM1,000, ada yang juta-juta ringgit pun keluar ada. Tapi tak terima Tuhan. Rugilah mereka itu di akhirat. Kalau hendak kena terima Allah, ikut cara Islam. Kerana Islam itu meliputi segenap aspek kehidupan. Itu kita buat ni ya. Jadi baca Quran tu. Panjang benar cerita Al-Quran tu ya. Dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Berzikir tu banyak. Berzikir biar banyak-banyak ke biar sikit. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, berzikir biar banyak ke biar sikit? Banyaklah. Ini dah. Lepas salam bel, lepas salam bel, lepas salam bel. Apa bel? Naik bel. Apa bel? Kumbal. Lepas salam je dah tengok dah tak ada, mana pergi? Balik. Tak nak berzikir. Getik benar ke menyerahkan diri kepada Allah Taala? Bersama-sama imam tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Getik benar ke jebanya? Pengsan ke jebanya? Yang tak nak nunggu tengah apa? Kecuali ada terpaksa kan, tu bangkitlah. Kalau nak kencing bangkit, jangan tunggu. Kalau tunggu terlambat di situ ayo kencing tu. Kalau nak berak bangkit, jangan tunggu. Kalau tunggu terlambat lagi kita dekat tempat tu. Kalau tak ada apa tunggu sampai habis. Sampai imam baca doa. Dah habis doa tu baru bangkit kan. Kalau dia bangkit dulu sebelum imam berkalih, hukumnya apa? Makruh. Sebelum imam tu berkalih tempat duduk, makruh dia bangkit tau. Udah tamat dah kitab Hidayatul Salikin kan ada perhubungan antara imam dan makmum. Udah tamat tu. Selagi imam tak berkalih tempat duduk, maka makruh makmum tu berkalih tempat duduk. Ada dah orang yang terus lepas salam ba'd ada tak? Macam ada hal aja. Tak ada apa pun. Duduk belakang masjid tu merokok tu, puih. Saja. Itu rugilah dia orang jenis itu. Itu dah. Itu baca Quran ya, atau zikir. Zikir tu banyak-banyak. Ini perintah Allah tu. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Katsira tu kata apa? Banyak-banyak. Ya, bukan qalila ya. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran qalila ada.
Allah sebut katsira. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah kamu akan nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak. Banyak sebut. Tak tahu apa nak sebut. Sebut nama Allah je. Allah, 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 Allah. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Banyak berzikir. Nanti keempat kalimah saya kata tadi. Ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Apa zikirnya? Subhanallah lagi. Alhamdulillah lagi. La ilaha illallah lagi. Allahu akbar. Boleh tambah lagi. Tanda penyerahan diri kita kepada Allah Taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya aku, tidak ada kekuatan aku melainkan dengan izin Allah Taala. Itu serah diri kepada Allah. Allah yang mengizinkan. Contohnya perempuan datang ni, tidak ada daya upaya sendiri. Boleh datang apa? Dengan izin Allah baru boleh datang, ya. Saya pun datang dari kampung tu dengan izin Allah baru sampai kemari. Kalau Allah tak izin, saya pecah tengah jalan macam-macam. Demam ke, pensan ke, sama dah tua kami ni nak. Boleh pensan tak? Boleh pensan tak? Boleh stroke tak? Apa tak boleh, ya? Ya. Tapi dengan izin Allah sampai juga. Alhamdulillah. Itu penyerahan diri kita kepada Allah Taala. Itu baca Quran. Dan berzikir kepada Allah Taala seperti bertasbih. Jangan tasbih, 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 tasbih itu kan? Gimana? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sebut betul-betul dengan subhanallah. Subhanallah apa sebab? Subhanallah, 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 subhanallah. Apa benda yang macam tu? Sebut betul. Subhanallah, Subhanallah. Laju tak apa, asalkan sebut betul, ya. Subhanallah, 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 Subhanallah. Atau sambung Subhanallah, 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 Subhanallah. Boleh maka. Yang tak betul, ya? Tak ada sebut. Yang betul. Itu tasbih. Lagi apa? Bertahlil. Apa tahlil? Ya Allah, tak orang tahlil ke mana? Apa sebutan tahlil? La ilaha illallah, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Laju-laju tak apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Asalkan betul. Enak betul. Itu sebab ada tutup imam terutama yang cakap ni, kalau dia memimpin tahlil, dia ada tiga speed tau. 3 gear. Yang pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu masuk gear kedua. Apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu masuk gear 3. Macam mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh ke tak boleh? Sekali lagi, boleh ke tak boleh? Ada ustaz yang katakan tak boleh. Mana datang tak? Saya tak jumpa larangan pun. Boleh. Kita ada variety dalam berzikir. Ada variety ke variety? Ada kepelbagaian. Tak ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Pasal apa? Monotonous. Tahu apa monotonous? Ya Allah, tak tekan putih ke mana? Apa monotonous? Menjemukan. Itu monotonous. Satu ton dia. Jadi nak ada kepelbagaian. Tak apa, ya? Dia ada dia. Ada seorang imam tu dia 5 pada tu. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 pada. Yang ni kena jaga baik-baik. Kadang-kadang tak betul. Dia kena hit ada bunyinya. Dia betul-betul, ya. Itu tahlil. Dan sebagainya, ya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin la yafsilu bainahunna bi kalami adalna lahu ibadatan ibadatan natai asyrata sana." Siapa yang bersembahyang 6 rakaat. Tadi boleh sampai 6 rakaat dah kita sembahyang tadi. Mulai tadi apa? Ba'da maghrib. Betul? Hifzul iman. 4. Betul? Istikharah apa? Sudah 6. Lebih tu lagi tu. Hifzul iman ma'al awabin. 8 tu. Jadi sampai dapat 6 pun jadilah. 6 rakaat sesudah maghrib. Tiada diselang antaranya dengan sesuatu bicara. Jangan sembang. Jangan cakap.
Ini gelang ni beli dia orang kalian, jangan. Hantar nak beli di mana pun. Tadi baru je anak saya ngantor jam tangan. Jam tangan apa? Rolex ni. Dia ngantor dengan cara viral, tak payah kabur orang. Tak payah sembang. Ya, jangan cakap-cakap. Ya, kalau tidak fadilah inilah tanpa apa di antaranya dengan tidak diselang antaranya dengan sesuatu bicara. Saya samalah pahalanya dengan ibadah 12 tahun. 12 tahun punya ibadah. Kalau tiap malam kita buat, tak ada orang ngaji. Tapi kalau orang ngaji lagi besar pahalanya. Dapat pahala wajib. Ini pahala sunat. Berapa tahun punya pahala? 12 tahun punya pahala. Sikit banyak tu. Semalam 12 tahun, semalam 12 tahun, semalam 12 tahun. Sebulan berapa? Setahun berapa? Kalau dah umur 80 berapa? Semalam 12 tahun, semalam 12 tahun berapa? Kau tak beribu-ribu tahun punya ibadah. Sedangkan umur kita akhir zaman ni umur ke berapa? Umur manusia akhir zaman berapa? Antara 60 hingga 70 tahun. Antara 60 hingga 70 tahun. Siapa yang dah umur 60 tu get ready. This is your period. This is your period. Tunggu je lah. Yang ada lebih tu, yang cakap ni dah 79. Datang bulan 5 79 dah. Itu apa gelang? Subsidi. Itu subsidi. Tambahan. Kalau umur 90, 95, 97, itu apa gelang? Apa gelangnya tuan-tuan dan puan? Injury time. Tahu apa injury time? Siapa ahli sukan dia tahulah apa injury time ya. Ya. Jadi kita ni mana ada apa kalau nak tak ada pemurah Allah Taala mana dapat pahala macam tu. Ini kalau satu malam dapat 12 tahun punya. Kalau sebulan berapa? Setahun berapa? 10 tahun berapa? Dapat pahala sama dengan 12 tahun punya pahala. Pada riwayat yang lain, di riwayat lain. Sebab hadis ni bukan satu je. Sebab kita baca hadis kena sebut hujung apa? Au kama qol. Apa artinya? Atau dengan kata-kata yang lain. Au kama qol. Au tu atau. Saya pun tahu dengan Arab pun saja apa action ya. Au kama qol. Atau dengan kata-kata yang lain. Betul hadis macam-macam ya. Dengan orang ni Rasulullah kata begini, dengan orang ni kata Rasulullah kata begini. Ya. Dia ikut keperluan individu tu. Ada atau dalam riwayat yang lain, sesiapa yang sembahyang 20 rakaat antara maghrib dan isyak akan dibina untuknya sebuah rumah di syurga. Tapi 20 rakaat tu kalau panjang waktunya lah. Tapi kalau macam kita sembahyang tak dapatlah 20 rakaat yang payah ya. Kecuali apa? Express. Tahu express? Laju benar. Itu boleh lah. 20 rakaat tapi semayang pula tak ada kualiti ya. Dia berkualiti semayang ya. 20 rakaat. Katanya 10 kali semayang. Barang siapa semayang 20 rakaat 10 kali. 10 kali takbir 2 rakaat 10 kali. Antara maghrib dan isyak akan dibina untuknya sebuah rumah di syurga. Dalam syurga atau rumah. Hendak kita nak rumah syurga? Siapa tak nak katakan? Kita selalu minta binakanlah aku rumah di syurga ya, baik tamfil jannah, rumah di syurga. Rumah tu bukan macam rumah kita ni. Bukan macam istana, mahligai. Itu mahligai. Mahligai tu besar ke kecil? Besar ya. Itu dia. Jadi jangan lepas maghrib apa buat? Apa buat lepas maghrib? Mencari apa carinya? Mencari remote. Tengok apa? Tengok apa? Pendekar bujang lapuk. Lagi tengok apa? Penarik beca. Betul tengok apa? Semerah padi. Boleh tengok apa lagi? Musang berjanggut. Lagi tengok apa? Dandan setia. Itu yang dia ada setiap malam. Ataupun tengok drama. Tengok drama tu apa yang ada? Ada isteri nengking suami. Itu setiap kali drama ada lah isteri nengking suami. Ada tak? Atau suami pergi mencari isteri lain, ada? Itulah yang dia tengok jam malam. Hentilah. Lebih baik baca Quran ya. Baca Quran, zikir, wirid dan sebagainya. Atau sembahyang. Antara maghrib dan isyak tu. Tegasnya waktu antara maghrib dan isyak itu
adalah waktu yang paling mulia dan paling utama. Paling mulia antara maghrib dan isyak, ya, paling utama. Maka adalah wajar sekali anda menggunakannya dengan memperbanyakkan amal ibadat dan kerja taat. Buat yang taat-taat. Apa kerja taat? Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Jangan cerita, lebih-lebih kalau dia di masjid, jangan cerita hal dunia. Di masjid jangan cerita urusan dunia. Begitu juga ada 5 tempat jangan cerita urusan dunia. Yang pertama dalam masjid. Jangan cerita hal dunia. Yang kedua apabila Quran sedang dibaca. Orang baca Quran jangan ucap sama-sama. Bila orang baca Quran apa buat? Dengar. Dengar je dan diam. Dengarkan. Dan diam, jangan diam. Quran situ diam, jangan cakap. Bila orang baca Quran. Yang ketiga, jangan cakap-cakap ketika dalam majlis ilmu. Ustaz tengah ngajar, ustazah tengah ngajar, jangan cakap, dengar. Yang keempat, di majlis kematian. Kalau pergi tempat orang mati, jangan cerita hal dunia. Jangan cerita tentang projek, jangan cerita tentang pangkat, jangan cerita tentang apa-apa hal dunia. Jangan cerita tentang emas, perak, jangan cerita tentang kereta baru dan sebagainya. Dan yang kelima, di tanah perkuburan. Itu tempat kita mengingati Allah. Kita tengok kubur keliling tu jadi iktibar pada kita. Aku ni esok tak mana agaknya. Aku esok sama dengan dia esok dalam tanah je. Macam tu patut ingat betul di tanah perkuburan. Kalau dia cerita hal dunia daripada 5 tempat, apa akibatnya? Apa dapat? Esok akan dibangkitkan oleh Allah rupa babi hitam. Siapa nak? Siapa nak? Rupa babi hitam dibangkitkan Allah Ta'ala. Kita tak nak ni. Kalau tak nak, diam. Allah suruh diam, jangan cakap. Diam pun dah tak lalu. Masa itulah dia boleh nak cakap hal dunia. Padahal tak boleh. Diam lebih baik. Kalau nak cakap pun tak boleh cakap pun, susah cakap dah hal dunia ni. Hal bukan dunia tak apa. Tapi kalau sudah terpaksa cakap dah. Dia tengah apa tu, tengok ada ular di belakang ni nak matuk dia, buat. Cuma ada ular belakang tu jaga. Tengah apa? Tak ada dapat akibat tu ya. Kalau tidak jangan cakap. Lagi satu tuan-tuan dan puan-puan, jangan berkata-kata ketika orang sedang melaungkan azan. Orang azan yang cakap. Ini bukan jadi babi. Esok ditakuti dekat nak mati tak boleh mengucap syahadat. Bila nak mati tak boleh mengucap kalimat syahadat. Dia ajar la ilaha illallah, ngeling. Tak nak je. Bahaya ke tak? Bahaya ke tak kalau tak boleh mengucap syahadat? Bahaya, kerana janji Nabi apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalamnya menyebut kalimah la ilaha illallah, dijamin masuk ke dalam syurga. Garanti masuk syurga. Caranya kalimahnya la ilaha illallah. Sebab tu orang kafir tu, kalau dia kafir, entah macam mana Allah bagi dia hidayah, dia mengucap. Lepas mengucap dia stroke, terus padam macam. Terus masuk syurga. Terus masuk syurga. Sebab tu kita sebagai orang beriman ni kena rasa rendah diri. Hinakan diri tu. Di hadapan siapa pun kena merasakan hina diri kita. Kerana kita tak tahu apa kemungkinan yang berlaku pada diri kita. Saya nak berhadapan dengan murid ni. Saya kena rasa saya lebih hina daripada murid. Kerana mereka tu tak ada banyak, kalau dia buat dosa pun, dia buat dosa kerana tak tahu. Saya buat dosa kerana ada ilmu. Kalau buat dosa kerana ilmu, mana lebih besar dosanya? Buat dosa berilmu ke buat dosa kerana tak tahu? Buat dosa kerana berilmu lebih besar dosanya. Kena ada rasa hina di hadapan tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan pun kena rasa ada hina terhadap saya. Kerana saya ni ustaz. Bukan ada ilmu pun, tapi seolah-olah macam ada ilmu lah. Tuan-tuan anggap saya ni ada banyak ilmu. Dia ni buat kerana dia ada ilmu. Aku korang guna ilmu sebab aku nak ngaji. Nak ada rasa hina. Jumpa lah. Hidayatul Salikin dah habis kan? Kemudian apa? Jumpa dengan budak-budak. Kita rasa hina daripada budak. Macam mana hina? Macam mana dia hina daripada budak? Kerana budak-budak tu mana ada dosa, dia belum akil balik.
Dia tak ada dosa. Kita dah tua kanjut banyak dosa tak? Siapa tak berdosa angkat tangan saya nak bunuh, nak angkat gambar mana dia orang. Semua kita yang berdosa belakang. Jadi kita rasa lebih enak. Budak-budak kalau mati dalam keadaan budak-budak apa? Terus masuk syurga ya. Itu dah kanak-kanak yang mati tu kata kan anak syurga. Kita kalau mati akan ditanya whatever you did in this world will be accounted for. Apa saja akan ditanya. Budak-budak tak ditanya. Terus masuk syurga. Walaupun kanak-kanak kafir, bila dia mati masih kafir, dia masuk syurga, layak masuk syurga. Tak ada masuk neraka. Dia jadi apa? Pembantu ahli-ahli syurga. Dia panggil wildan. Wildanum mukhalladun, jadi wildan, pembantu ahli syurga. Kita kalau mati akan ditanya, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua kamu tu akan ditanya tentang siapa saja nikmat yang kamu terima dalam dunia ni. Jadi kita kena rasa hina kalau berhadapan dengan kanak-kanak. Kalau berhadapan dengan binatang, kena rasa hina daripada binatang. Walaupun anjing tu binatang yang kita yang kita marah lah, yang tak sama dengan kita. Walaupun depan anjing, kita kena rasa lebih hina dari anjing. Kerana apa? Kerana anjing tidak ditanya apa saja perbuatan yang dia lakukannya. Tak ditanya. Tuhan tak tanya apa saja dia buat, mencuri tak ditanya, gigit orang tak ditanya, bergaduh tak ditanya, bergaduh dengan kucing tak ditanya. Kerana dia binatang, ada otak tapi tak boleh berfikir. Kenapa? Kita semua akan ditanya oleh Allah nanti ya. Malahan ada dah anjing yang masuk syurga. Tuan-tuan dan puan, ada dah anjing yang masuk syurga? Ada. Anjing mana? Lassie, Bobby. Anjing mana masuk syurga? Anjing Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Ahli syurga tu. Namanya Qitmir. Dia ahli syurga tu. Mana lebih mulia? Anjing yang masuk syurga ke atau manusia yang masuk neraka? Anjing tu lebih mulia. Kita kena rasa lebih hina daripada anjing. Tahu? Rasanya bukan suruh buat, rasa aja. Malahan kalau berhadapan orang kafir pun kita kena rasa lebih hina daripada dia. Kenapa? Tadilah bukan suruh berlagak macam hina tak. Bukan suruh bertindak cara kehinaan tak. Rasa diri kita lebih hina dari dia. Tapi dengan orang kafir tu kita kena bersikap dengan kita ni keras terhadap mereka. Asyidda'u 'alal kufar. Mesti keras terhadap orang kafir. Wa ruhama bainahum, tapi berkasih sayang bersama-sama mereka. Tapi sikap kita tu, dalam hati kita tu, kita lebih hina daripada dia. Walaupun kita bertindak tu jangan bertindak hina. Kita rasa aja nak rasa hina. Bertindak lain, rasa lain. Kenapa? Kerana mungkin dia itu masuk Islam nanti dekat nak mati, lepas tu terus mati, macam terus masuk syurga ya. Mana tahu? Jangan menghina. Jangan rasa hina kepada orang kafir tu. Jangan rasa hina kepada Asyid Wiratu. Apa Asyid Wiratu? Sami Buddha yang bunuh orang Islam di Burma tu. Ketua itu namanya Asyid Wiratu. Jangan rasa kita kita kena rasa lebih hina dari dia. Kenapa? Kita tak tahu. Mungkin dia sedar dia masuk Islam. Bila masuk Islam terus mati macam. Terus dia masuk syurga. Kita belum tahu lagi. Tapi jangan berlagak hina, jangan bertindakan secara hina. Rasa aja ya. Rasa lain, tak tindak lain itu dia. Nak menghinakan diri kita kan. Itu dah. Kamu tahu tak? Maka adalah wajar sekali anda menggunakan dengan memperbanyakkan amal ibadah. Amal ibadah dan kerja taat serta meninggalkan pekerjaan yang sia-sia. Sia-sia itu tidak berpahala dan tidak berdosa. Tak ada apa faedahnya sia-sia. Bersembang tu sia-sia lah. Kalau bersembang hal yang tidak berdosa lah, itu kira sia-sia. Sembang je anu ya. Itu namanya sia-sia. Ini apa? Tengah seorang-seorang tu main game. Ambil handphone tu main game ya. Sia-sia lah tu. Tapi kalau ambil handphone tu tengok video lucu, apa? Itu berdosa. Ini yang sia-sia. Jangan buat yang sia-sia ya. Itu sia-sia. Dan perbuatan yang melalaikan. Apa saja yang melalaikan ya. Tengok kartun, tak ada berdosa, tapi melalaikan. Sesudah orang dah azan.
Tengok kartun. Ada tak kartun dalam handphone? Ada ke tak ada? Boleh melalai ke tak? Boleh ya, melalai main cocok. Bukan dosa pun ya. Tapi melalaikan. Tak ada untunglah. Rugi orang betul. Ya, kata Allah apa? Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, beruntunglah orang-orang beriman itu yang khusyuk dalam sembahyangnya. Itu seorang lagi beruntung. Tapi dan beruntung juga bagi mereka yang menghindarkan diri dia daripada berkata ataupun membuat sesuatu yang melalaikan. Jangan buat benda-benda melalaikan. Benda sia-sia. Tapi dalam antara Maghrib dan Isyak tak ada buat benda sia-sia. Ada ke orang main jam antara Maghrib dan Isyak? Ada ke? Tak ada lah ya. Tapi kalau di luar Maghrib Isyak banyak ya. Yalah. Waktu Zuhur ada tak orang main jam? Waktu Asar ada tak orang main jam? Main jam tu sia-sia ke dah? Sia-sia. Apa faedahnya? Apa untungnya main jam? Apa kemahirannya ada main jam? Kalau main chess ya, main chess ada untung. Kalau dia betul-betul jadi grandmaster Johan dunia, dia boleh jadi jutawan tau. Macam Eddie Fisher, macam jutawan tu. Kerana dia Johan dengan komputer pun dia menang. Johan main chess, main jam, apa dapat? Apa tak dapat? Orang suka main jam tu suka menghina Pak Haji tau. Iya ke tak? Kalau belum naik haji mana apa dia makannya? Satu depan makannya. Tak boleh kiri kanan tak boleh makan. Tapi bila dah naik haji apa? Makan keliling, depan makan, lompat-lompat makan, di atas makan, ke bawah makan. Tamak penuh Pak Haji tu. Itu kalau orang suka main dam. Hentikan main dam ya. Saya ni terror main dam, tak ada melawan. Terror main dam, tak ada boleh lawan ya. Tapi tak ada dah. Tak ada lagi dah ya. Once upon a time. Rugi je. Lagi satu main sayamban. Henti kena. Buat malu orang Melayu je. Main sayamban tu. Kenapa? Dia nyampur 7 je. Gundunya dia berapa? 7 je. Jadi dia buat sayamban dapat 7. 7 je. Tanpa 7. Itu kadang-kadang dapat 2 aja. Dapat 2. Buat malu orang Melayu je. Nyampur 7 je. Lebih tak tahu. Sudah berlatih 7 je. Banyak lagi lah benda-benda yang sia-sia ya. Main tongkak, apa kemahiran main tongkak? Prok masa je. Jangan yang sia-sia ya. Itu yang melalaikan. Ada riwayat yang mengatakan makruh tidur sebelum sembahyang Isyak. Jangan tidur antara Maghrib dan Isyak, makruh. Ada ulama yang kata begitu. Makruh. Tapi kalau tertidur tak apa lah mana buatnya. Dia tengah duduk tertidur. Ada tak orang tertidur? Ada. Lebih-lebih lagi tengah ngaji orang ni. Ada tak orang tertidur? Cuba tengok ke kanan. Ada tak yang tertidur? Yang nongkom je dekat meja tu. Ada? Ada. Makruh tu. Esok takut apa? Takut dibangkitkan macam apa? Macam babi. Kerana orang masih apa ni? Masih mengaji ni kena tumpu perhatian betul-betul. Tapi sedap tidur ni. Nombor satu sedap ketika orang ngaji dah. Saya kutai dah ngaji tau. Antara Maghrib dan Isyak. Yang nyandor tapi dia tu kadang tengah yang mulut. Makruh hukumnya. Jadi apa? Ada riwayat mengatakan makruh tidur sebelum sembahyang Isyak. Maka hendaklah anda menjaga diri dari perkara itu. Jangan sampai tertidur. Siapa tidur dalam majlis ilmu, artinya dia dah kena apa? Sudah kena apa? Sudah kena celak. Siapa? Celak setan. Setan akan ganggu orang majlis ilmu tu. Dia bawanya 3 senjata. Senjata pertama dia bawanya celak. Bila kena celak setan macam? Ngangguk je depan ustaz. Itu dah kena celak setan. Ini ada tak? Tengok ada tak? Tak ada. Alhamdulillah. Artinya kalau tak ada dia give up kan? Dia frust kan? Dia frust kan? Dia bawanya senjata lain. Apa warna? Gincu. Tahu gincu? Zeven. Max Factor. Lagi apa? Saya pun tak tahu nama-nama gincu. Yang tahu Max Factor Zeven. Tahu lah. Apa?
Heritage. Entah saya mana tahu ya. Dia buat ni gincu. Bila kena gincu syaitan macam ustaz ngajar depan, dia ngajar di belakang. Itu dah kena gincu syaitan tu. Banyak ni tahu. Saya tahu lah. Tambah sekarang ni masjid tu ada yang depan, kemudian ada pula ruang belakang tu. Nak masuk ruang depan tu ada pintu ya. Ada yang suka duduk luar tu. Apa buat? Bersembanglah cerita bola sepak, cerita sepak takraw, cerita badminton, cerita tenis, cerita golf. Itu je ceritanya. Ya. Itu antara maghrib dan isya. Jangan tidur. Bila dia bersembang tu sudah kena apa? Sudah kena gincu setan. Ya. Tapi petang ni, pagi ni tak ada, elok je. Tak ada bersembang pun. Takut dia saya nampak semua. Ya. Kalau apa itu, syaitan tu give up kan? Frustkan syaitan tu. Balik ke dia? Tidak, dia bawanya senjata yang ketiga. Apa senjata ketiga? Dia bawanya tongkat. Tongkat apa banyak? Dia ketuk-ketuknya lutut, dia ketuk-ketuknya paha, dia ketuk-ketuknya siku, dia ketuk-ketuknya bahu, dia ketuk-ketuknya sendi-sendi tu. Bila kena tongkat syaitan, apa tahu? Udahlah mula bersila. Di masjid selalu sila kan. Ini ada bangku tak apa. Bila bersila, betul sila, mula sila, betul selemput, betul sila, betul selemput, betul sila, betul selemput. Rasa nak melunjur sekan ustaz depan tu. Sudahnya dia angkat apa? Dia angkat tangan, nak keluar pasal nak berak bawah ni. Ustaz mengangguk dia pun keluar. Bila keluar apa? Dia ambil motor tu tolak sampai luar paku. Betul dia startnya, betul balik. Berjaya dah syaitan ya. Itu cara syaitan untuk menghalang orang-orang yang dapat mengingati Allah Taala. Alright, sikit lagi tuan. Sikit lagi ya. Jangan tidur ya. Mana kedanya? Kerana ia adalah hari dari adat kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang suka tidur antara maghrib dan isya ya. Siapa nak ikut Yahudi? Yahudi tu apa? Adalah musuh kita yang nyata ya. Jangan ikut Yahudi. Di antara dalam sebuah hadis tersebut, man nama qabla salatil isya'i al-akhirah fala anama Allahu ainai. Siapa yang tidur sebelum sembahyang isya, moga-moga Allah tiada tidurkan matanya. Esok tak mau tidur antara maghrib dan isya ya. Man nama sebelum isya. Jangan siapa yang tidur sebelum isya, sebelum sembahyang isya, moga-moga Allah tiada tidurkan matanya. Nanti esok tak mau tidur macam. Kalau tak mau tidur macam, pagi-pagi ngantuk ke tak? Ini takut saya. Kemudian akan datang kita akan baca sembahyang sunat lepas isya. Cukup dah tu dah. Dah 10.35 dah. Dah lebih 5 minit masa. Minta maaf dia. Ustaz dah sampai belum? Dah ada? Dah ada tu tengah nunggu tu. Tengah ngendam penunggu tu. Ngapa ustaz minta berhenti ni? Ini penting ni. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.